Beberapa tahun kebelakangan ni, kita selalu dengar tentang vaksin COVID-19 dan ada banyak lagi vaksin-vaksin yang lain lah seperti vaksin pneumococcal dan seterusnya. The list goes on year by year. Kalau ada penemuan baru, kita akan tambahlah the list of vaksin. Tapi, korang pernah terfikir tak? Bila kita pertama kali jumpa vaksin ni dan siapa yang menjumpai vaksin pertama di dunia? Vaksin sebenarnya digunakan secara am untuk membina antibody di dalam badan apabila sesuatu jangkitan itu berlaku lah. Dan contohnya seperti jangkitan kuman ataupun jangkitan virus. So basically badan kita bila terima vaksin ni, kita akan membina askar-askar yang penting untuk melawan jangkitan yang mungkin kita akan dapat pada masa hadapan. Okay, pada tahun 1796, ada seorang saintis yang bernama Edward Jenner. Okay, Edward Jenner bukan Kylie Jenner. Dia telah menemukan vaksin untuk melawan jangkitan smallpox. Smallpox merupakan jangkitan daripada virus jenis variola. Okey, jangkitan smallpox pada masa Edward Jenner buat research ni, dia sangat serius sebab dia merupakan jangkitan yang highly contagious. Dan jangkitan smallpox ni akan meninggalkan kesan ataupun parut pada kulit yang terinfeksi dengan jangkitan virus smallpox tu lah. Dan parut yang terhasil ni merupakan parut yang kekal dan parut ni sangat-sangat dalam dan boleh menyebabkan macam seorang perempuan tu ada parut di muka dan parut tu akan jadikan dia daripada cantik pada tak cantik lah. And on some severe cases, jangkitan smallpox ni boleh menyebabkan mereka yang dijangkiti itu untuk menjadi buta. Dan lebih kurang 30% jangkitan smallpox pada masa tu akan menyebabkan kematian. Bila kita dah tahu punca ni, so Edward Jenner dah rasa macam, okay, I have to find something untuk make sure that jangkitan ni boleh dibendung, especially untuk orang yang tak pernah kena lagi jangkitan smallpox. Dan sebenarnya inisiatif ni bukan saja Edward Jenner je yang buat, tapi ada juga researcher lain yang buat the same research. Malangnya bagi researcher lain, diorang tak dapat menemukan jawapan kepada cara rawatan jangkitan smallpox. Dalam masa jangkitan smallpox ni berlaku, ada satu lagi jangkitan yang kita panggil sebagai jangkitan cowpox. Tapi jangkitan cowpox ni kebiasaannya ada pada lembu dan pemerah susu lembu. So basically cowpox ni dia menjangkiti orang yang bekerja ataupun pemerah susu tu perah susu lembu. So kira hubungan antara pemerah susu dan lembu yang dijangkiti ni rapat. So dia menyebabkan jangkitan zoonosis, which is jangkitan yang dipindahkan daripada haiwan kepada manusia. Differently dengan smallpox, jangkitan cowpox hanya menyebabkan lesion ataupun rashes ataupun luka dekat bahagian tangan pemerah susu saja. Dia tak merebak ke seluruh badan, tak adalah sampai ke muka macam smallpox yang boleh menyebabkan buta. So, disebabkan dua jangkitan ni berlaku dalam lebih kurang masa yang sama, Edward Jenner ambil inisiatif untuk compare antara dua lesions ni, cowpox dan smallpox. Dia perasan that jenis infection yang berlaku tu lebih kurang sama, tapi progression dia lain. Satu dia sangat agresif, satu dia slow dan localized, which is dia dekat satu tempat je. So due to this, kepala dia tiba-tiba ada mental lah, ada idea, okay, how about I do eksperimen untuk dua-dua jangkitan ni untuk cari satu penyelesaian kepada jangkitan smallpox yang sangat teruk pada masa tu. So, ada seorang budak lelaki ni bernama James Phipp, berumur 8 tahun. Dia telah menjadi seorang kambing hitam oleh Edward Jenner. Edward Jenner dia telah introduce ataupun dia menjangkitkan virus cowpox kepada James Phipp. So, lepas James Phipp ni dapat jangkitan tersebut, so dia develop lah symptoms untuk jangkitan cowpox. Tapi macam saya cakap sebelum ni, jangkitan cowpox ni dia tak teruk sangat, especially untuk kanak-kanak umur 8 tahun, imun dia tengah menaik. So after beberapa ketika, James Phipp ni dia back to normal dan dia jadi sihat semula. And then this experiment tak stop kat situ je. So once James Phipp dah sihat, Edward Jenner panggil balik James Phipp, and then Edward Jenner ambil virus smallpox dan dia calitkan sikit dekat kulit James Phipp. And this is the most interesting part, bila mana smallpox yang mudah menjangkiti orang lain ni tiba-tiba tak menjangkiti James Phipp. So bila mana James Phipp ni macam ada protection, so James Phipp ni dia macam jadi sihat je lah, macam there's nothing happen. So daripada eksperimen dia yang nampak simple ni, terlahirnya satu teori yang sangat penting, iaitu teori imunisasi. So methods yang digunakan oleh Edward Jenner untuk menjangkiti smallpox dan cowpox pada James Phipp ni, dia literally ambil sampel tu directly daripada individu yang dijangkiti. Dan metod ni digunakan sehingga akhir abad ke-19. After abad ke-19, baru ada improvement untuk kita introduce vaksin dengan cara yang lebih sophisticated dan cara yang lebih selamat.
So tak adalah literally kita ambil virus tu daripada orang yang dijangkiti terus kepada manusia sihat. So macam saya pun rasa geli kot kalau dapat luka daripada orang mana-mana tau. Smallpox vaccine merupakan vaksin pertama yang dibawa ke dalam Malaysia, iaitu pada tahun lebih kurang 1950-an. Kes smallpox terus berada dalam kalangan penduduk dunia sehingga tahun 1977, di mana kita dapat trace the last case of smallpox di Somalia. Dan seterusnya pada 1980-an, WHO telah mengisytiharkan bahawa kita berjaya untuk eradicate ataupun kita menghapuskan jangkitan smallpox di seluruh dunia. So, literally kejayaan ini telah membuktikan bahawa keberkesanan vaksin untuk melawan sebaran jangkitan. Baru-baru ini juga pun ada kes tentang jangkitan monkeypox, dan ada research yang menyatakan bahawa penggunaan vaksin smallpox dapat memberikan perlindungan lebih kurang sebanyak 85% terhadap jangkitan monkeypox. So, keberkesanan vaksin virus smallpox ni somehow dapat memberi perlindungan kepada jangkitan virus monkeypox sebab kedua-dua virus ni datang daripada kumpulan family yang sama, iaitu kumpulan family orthopoxvirus. So, pengambilan vaksin ni penting untuk kita train body kita untuk melawan jangkitan pada masa hadapan. Tak kisahlah jangkitan daripada jenis virus ke ataupun jangkitan daripada kuman. So, literally based on what type of vaksin yang kita ambil ataupun yang kita pernah ambil sebelum ni. Sebab kita tak pernah tahu bila masa kita akan diinfeksi ataupun dijangkiti dengan jangkitan virus. Dan kiranya vaksin ni dia act like our insurance lah. So, kita prepare siap-siap untuk kegunaan masa hadapan.